Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Hadis ke-32. Itu. Dua. Oh, tak apa lagi. Hadis ke-22, baru 22 ni. Semua kita catat 40 buah hadis secara matan. Hadis ke-22, kelebihan ilmu. Ala khulafai rahmatullahi. Ala khulafai rahmatullahi. Qila ya Rasulullah wa man khulafa'uka? Qala allazina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Tahu mari riwayat mana ni? Nak tengok hadis ni di dalam kita Sirus Salikin ada bab fadilah ilmu. Artinya atas sekalian khalifahku. Nabi kata atas sekalian khalifahku. Khalifah ni pengganti lah. Pengganti dia panggil khalifah. Macam khulafa ur-rasyidin. Pengganti-pengganti yang dapat petunjuk. Atas sekalian khalifahku dirahmati Allah. Nabi kata khalifah dia ni dirahmati Allah, pengganti dia menjadi rahmat Tuhan. Dirahmati Tuhan ke atasnya, atas khalifah dia ni. Bertanya sahabat, lalu sahabat pun bertanya Nabi, siapa itu khalifah engkau wahai Rasulullah? Bila kata sahabat, ya Rasulullah, wa man khulafa'uka? Siapa khalifah kamu tu? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Khalifahku itu iaitu mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajar akan hamba Allah. Orang menghidup sunnah Nabi dan juga memanjangkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada umat manusia, itu para ulama lah. Itu disifat oleh Nabi sebagai khalifah dia. Sunnah ni ada dua, sunnah yang wajib, sunnah yang sunat. Seelok dapat hidup kedua-dua sekali, bukan setakat yang wajib saja, yang melarat sampai yang sunat. Dan bahagian sunnah terbagi dua pula. Ada sunnah yang jaliyah dan ada sunnah yang saniyah, yang khafiyah. Ada yang jelas, yang terang-terang. Ada yang sembunyi. Macam mana bersifat hati dengan sifat-sifat terpuji? Itu sunnah yang bahasa khafiyah. Kok sunnah jadiah ni terang-terang lah, semayang fardu, semayang sunat. Itu sunnah yang jaliyah. Maksudnya mereka yang melaksana tuntutan agama, yakni dengan ilmu yang diketahuinya, sebaik saja dia tahu, dia hayati,
dihidupkan ilmu tu dengan amalan-amalan tertentu, serta memanjangkan akan ilmunya kepada orang lain. Makna mengajar lah, memanjang tu mengajar. Disifat oleh Nabi SAW sebagai khalifahnya di dunia ini. Khalifah berganti lah. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada orang sebegini, siapa nak bertanggungjawab? Nak memanjangkan ilmu yang diperjuangkan oleh Nabi. Siapa yang nak menghidupkan sunnah Nabi itu, sama ada jaliyah dan khafiyah? Tak lain tak bukan ahli ilmu juga. Betul lah tu. Tepat dengan apa yang disebut oleh Nabi. Kalau kita kata saya nak hidup sunnah dia sajalah, sunnah wajib, sunnah sunat, sunnah jali, sunnah khafi. Lepas tu soal ilmu tu belakang kira lah. Itu tak lengkap juga. Lah kali pelaksanaan sunnah tu tidak menepati syarak dan tak ada ilmu, macam mana nak betul, nak tepat pelaksanaannya? Kerana ulama itu orang yang bertanggungjawab dalam hal keagamaan, dalam hal agama. Ulama ialah yang mamai peranan. Hadis ke-33. Al-imanu uryanu. Uriya uryanu walibasuhu taqwa wa zinatuhul haya'u wa samaratuhu wa samara betul, wa samaratuhul ilmu, rawahul hakim. Artinya iman itu bertelanjang. Pada dasarnya begitulah. Pada dasar kita nak bercakap pasal iman, tak berpakaian. Tak berpakaian kalau jenis manusia telanjang lah. Dan pakaiannya walibasuhu, dan pakaiannya, pakaian iman at-taqwa. Takwa, takut kepada Allah tu berupa pakaian iman. Tak sempurna lagi kalau setakat iman berpakaian. Dan hiasan, wa zinatuhu, zinah ni hiasan lah. Wa zinatuhu, dan hiasannya, hiasan iman al-haya'u, malu. Ada sifat pemalu. Lebih lagi buat benda haram bersangat atas malu. Hatta benda-benda makruh, benda tidak berfaedah pun dia rasa malu nak buat. Orang iman yang sempurna. Jadi kalau bersifat pemalu, buat benda yang dilarang tu, tanda-tanda dari dorongan iman. Wa samaratuhul ilmu, dan buahnya buah iman tu, samarah tu buah. Buah iman tu ilmu. Jadi kalau kita kata beriman dah, tapi tak dapat milik ilmu agama, bermakna semacam lah pokok tanpa berbuah. Sepatut pokok tu dia buah tapi tak buah. Setengah mana faedah tak tahu lah. Pokok durian musim buah dia tak buah. Setakat berpokok tidak berbuah. Nak cakapnya pentingnya ilmu tu semacam buah bagi pokok. Maksudnya sifat orang yang beriman yang kamil, yang sempurna, tetap bertakwa kepada Allah dan malu hendak mengejar perkara yang dilarang oleh Islam. Demikian pada perkara yang mencacat maruah diri
Seperti makan minum keadaan berdiri. Itu boleh menjatuhkan maruah diri. Kecil berdiri. Kecil berdiri. Entah kau orang lelaki bebas dah. Betul lah. Ada dikatanya Nabi pernah lakukan begitu. Itu dalam suasana tempat yang terdesak. Dan nak menunjukkan pada bahawa tidak haram kecil berdiri itu. Tapi sungguh pun begitu, kalau dijadikan amalan, hal yang boleh mencacatkan maruah diri. Atau tidak menjaga sakhsiyah ni kepribadian, yakni kepribadiannya. Dia kena jaga tu kepribadian tu. Utama yang mempunyai ilmu. Orang yang berilmu kena jaga kepribadian. Berbeza dengan orang tidak berilmu. Di segi akhlak, di segi pakaian, macam-macam lah nak kata. Biarlah duduk di atas landasan Islam. Orang yang berilmu tu. Sehingga tidak ada perbezaan dengan yang bukan dengan yang bukan berilmu, tak ada beza. Itu menunjukkan hasil dorongan iman yang tidak sempurna. Demikian orang yang beriman yang kamil itu diutamakan dengan ilmu agama dan setidak-tidaknya ilmu fardhu ain diselesaikan olehnya. Itulah. Kalau nak hura dia ni panjang ni. Gambaran begitu. Secara kerakar kasar. Agama menampakkan oleh kita kepentingan kepada ilmu. Sehingga dikatanya sebagai buah bagi iman. Hadis ke-24, Al-ulama'u warasatul anbiya'i, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibn Hibban. Artinya para ulama itu penerima pusaka Nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang yang menerima warasah pusaka Nabi, ulama. Nabi tak ada tinggal pusaka harta. Hanya ditinggal pusaka untuk umatnya, ilmu. Ilmu. Ilmu syarak kita nak belajar ni berupa pusaka Nabi. Patutlah kita milik sebanyak mungkin pusaka jadi ditinggal, diparai oleh Nabi bagi umatnya. Maksudnya ulama jadi sifat selaku penerima pusaka Nabi-Nabi itu setelah beramal dengan ilmunya. Seperti berpegang teguh dengan ilmunya serta sanggup menyebarkan ilmunya. Bukan setakat berilmu, pakai cukup setakat tu. Sedangkan amal tak tahu ke mana. Nak diperpanjangkan dengan ilmu tu cukup bakhil berkira. Kalau tangga tu ilmu jadi milik tu, kita nak dikategorikan sebagai menerima pusaka Nabi tu, tak menepati, tidak bertepatan. Sebab apa? Sebab adakah Nabi itu dia tak amal dengan ilmu? Adakah Nabi itu dia pakai dia beku dengan ilmu dia ataupun berkira? Kalau nak bertanya sesuatu hukum, kena bayar dengan nilai harga tertentu. Ada begitu? Tapi zaman kita dah nak jadi dah. Dia kalau nak undang dia ceramah satu topik, satu tajuk, satu maudhu'. Kadang-kadang dikata oleh PA, ada PA pula ni. Boleh nak ceramah ustaz sekian-sekian.
ustaz yang bertaraf sekian-sekian, bertaraf datuk ke, bertaraf doktor ke, bertaraf prof ke dah nah. Sekian. Goliknya kena bayar sekian. Bukan bayar minyak kereta tu normal biasa lah. Pergi balik nak makan minum tengah jalan tu biasa lah. Sebagai imbuhan tu tak timbul, biasalah. Hak lazim tu tak boleh ditimbul lah. Ini agak luar biasa sedikit. Dengan nilai sekian. Kalau anak murid tadi, dia nak undang dia mengajar tadi, dia kalau orang tak berduit, pakai tak jadilah kuliah tu. Tak jadilah ceramah tu. Itu menampaklah gambaran menunjukkan bakhilnya, kedekutnya. Walaupun dia banding dengan kata, kalau artis dia sanggup bayar. Kita tak boleh banding kita kerja agama dengan artis. Artis tu memang dia fokus ke dunia. Kita ni akhirat ni, kerja mengajar kerja akhirat. Tapi di samping tu keperluan kepada dunia dengan qadar yang berpatutan bolehlah. Ini kalau digijek sekian bayar. Hampir-hampir nak sama dengan artis yang menyanyi di atas petang tadi. Tak kena lagu tu. Tidak kena lagu. Kalau gini lah, maka tak sama bayar rasul nak macam ni. Kata nak murid tadi. Lepas tu ustaz tu nak pergi dengan gapo, takkan nak pakai air minyak kereta dah nah. Lepas tu nak balik pula kalau berjengok perut tu. Yang singgah nak minum teh tarik. Dia RM1 pula makan nanti. Kalau makan nanti RM10 kalau 2 orang pula. Kena ambil kira orang tu. Sebab dia ni bukan malaikat. Bukan dia gitu terbang sebuah burung gitu. Dia ada transport kenderaan. Hak tu dah biasa, itu normal. Ini masa kita letak harga sekian. Kalau rendah kalah tak apa, kalau ketingginya naik tu. Kalau kena dalam sebulan 15 kelas pun makan tak habis dah dengan nilai harga dia tu. 15 kelas semalam, 1 bulan. Kalau 30 kelas, itu tak menepati itu. Nak dikategorikan ulama yang sebegitu selaku warasatul anbiya tu, takut tak masuk dalam grup tu. Sebab apa? Sebab terbukti dia tu bakhil dengan ilmu. Berkira sangat nak mengajar tu, nak ceramah tu, dengan bayar qadar-qadar tertentu, bukan qadar kebiasaan. Agak dah jadi luar biasa dah. Jangan fikir begitu. Hadis ke-25, asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, rawahu Tabarani. Artinya barang siapa bersangatan, asaddun nasi, bersangatan manusia itu azab. Asaddun nasi, bersangatan manusia itu azab. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Alimu, ialah orang alim, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, yang tidak memberi manfaat ilmunya. Antara alim tidak memberi manfaat ilmu banyak dah kemas orang untuk dia. Tak pecah ke orang lain tak boleh nak tupan ilmu dia tu. Boleh jadi dengan sebab dia tu bersifat bakhil dengan ilmu, sifat berkira, nak minta dia mengajar kena bayar sekian. Itu pun tidak memberi manfaat. Apa terjadi begitu manusia kita, walaupun ada ilmu dah tu, masih lagi berkira pasal ada sifat tamak dunia tu, hubbud dunia tu ada. Maka lalu tak lalu dia berkira lah. Yang kadang-kadang dididik, zaman di mutakhir, zaman kita ni dididik nak mengaji agama tu, dia didik
dengan nak kepada harta. Mulai nak mengaji, tak nak masuk kelas mengaji, itu dia fokus dah dalam kepala dia. Nak ke harta. Dia kalau dapat ilmu akan datang, senang aku cari makan. Ada CJ pula, lagi mudah. Yang kadang-kadang budak tu, anak tu tak tahu apa. Orang tua tu pula mentarbiahkan anak mau ngaji ni, walaupun ngaji agama untuk senang cari makan akan datang. Dia buat sejajar belajar agama dengan belajar ilmu sekolah dunia ni. Itu jadi usak tu. Usak. Sebagai contoh, dia nak hantar anak dia mengaji pondok, sekolah pondok. Lalu dia tanya guru yang mengajar pondok tu, kalau mengaji sini ada keluar CJ ke? Dia sebalik CJ nak cari makan tu. Antara lain dia tanya, keluar sini boleh lanjut dia mana? Bunga-bunga nak cari makan juga lanjut ni. Dia tidak kata nak ngaji dulu lah, satu perekat. Lepas tu kalau bahasa tak cukup lagi, boleh sambung tempat-tempat lain. Tak jadi masalah. Walaupun asal basic ngaji pondok, boleh lanjut ke luar negeri ni, berambak ni. Hak kelulusan pondok pergi ngaji luar negeri, ke Yaman, pergi ke Syria, pergi ke Jordan mana, pergi ke Universiti Azhar mana. Cumanya hak ngaji sekolah yang iktiraf oleh kerajaan tu mudah. Nak masuk mengaji-ngaji di luar negara jadi iktiraf oleh kerajaan tu, sebab bermula pada sini sudah ada dah CJ. Ada diploma ada di sini mudah. Pondok ni tak ada CJ, tak ada diploma. Tapi sungguh tak ada diploma, tak ada CJ. Kalau setakat nak kutip ilmu dogo-dogo tu, setidak-tidak selesai pudar air, boleh baca kitab jawi lompat-lompat gagak tu, boleh. Jangan duk peleceh pula ngaji kitab jawi ni. Itu orang tak buka lipatan sejarah Islam tanah air sendiri. Kalau kita buka lipatan sejarah Islam negara kita, Syekh Daud Petani mengarang kitab sebilangan besar kitab yang dikarang oleh beliau, kitab jawi. Lepas Syekh Daud, marilah Syekh Muhammad Petani, Tok Kelaba Petani, Zainal Abidin, Tuan Mina Petani mengarang kitab. Ulama Melayu dia banyak menerjung karangan kitab jawi daripada Arab. Bukan dia tak mampu karang kitab Arab, tapi nak bela nasib orang Melayu tak menguasai bahasa Arab, dia mengarang kitab jawi. Semua petikkan kitab jawi yang dikarangnya pada kitab Arab juga. Dia sebab tu disiplin baca kitab jawi style semacam Arab juga, sebab diterjemah daripada Arab. Dia nak cerita kalau orang yang peleceh kitab jawi, kitab Melayu, kitab bahasa ibunda. Kalau tak ada ulama ni mengarang kitab jawi, bagaimana keadaan Islam di negara kita Malaysia? Zaman dulu orang panggil tanah Melayu. Lepas tu Melaya. Akhir-akhir jadi Malaysia. Lah. Zaman tanah Melayu, zaman Melaya dulu. Islam boleh bertahan, maknanya masyarakat umum orang Melayu boleh faham bila hukum Islam melalui kitab jawi. Dan konsep mengaji Islam di zaman tu mengaji pondok. You mesti UAE jauh lagi. You mesti Melaya ke? UKM ke? Tak ada lagi zaman tu. Mengaji cara takut lama ni mempertahankan Islam tanah air. Dengan kitab-kitab yang dikarang. Kalau bab mereka hak rekah lebih kurang, Syekh Daud Muniatul Musalli. Kalau bab akidah, Tahu Ahmad Petani, Faridatul Faraid. Kalau Tuan Zainal Abidin, Tuan Mina, Aqidatul Najim, umpamanya dah. Sebab itulah bagi kita tidak sanksi lagi. Ilmu kitab karangan tersebut, ke ulama tersebut diakui, diberkati Allah, terserlah diberkat oleh Tuhan. Dalilnya masih lagi dibaca oleh orang sampai hari ini, utama sekali yang mengaji cara konsep pondok. Tak diabaikan sama sekali dibaca kitab-kitab. Nak cakapnya
ilmu kita jawi ni lah. Waktu negara kita dilanda oleh penjajah, sebelum Mak Saleh masuk Nyemari, Nyemari Jepun dulu, jajah tanah Melayu dah nah. Tidak kehilangan kita Jawi tu, masih lagi boleh bertahan. Manakala Jepun balik kerana dia tewas, tempat dia di Hiroshima kena bom, dia balik, masuklah orang putih pula. Berapa lama orang putih menguasai negara kita, sehingga dia korek habis biji-biji buat balik. Biji besi di Bukit Besi Terengganu dia korek, tinggal tahi besi ya sekarang. Dengan reh kereta api, tidak tak balik. Itu jahat masalah. Betul orang semangat jual masa tu bangun. Mana tak habis-habisan. Termasuklah Tok Janggut Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbung, Hulu Terengganu. Bangun menentang habis-habisan. Tak ada. Tetapi ilmu Islam masih lagi kekal. Siapa yang mengekal pengetahuan Islam di zaman tu, di tanah Melayu tu? Kita Jawi lah. Konsep mengaji pondok lah. Bukan UIA lagi. Dia duduk glamour UIA sehari dua ni je. Sebelum tu kena baca lah sejarah. Tidak nak. Jangan dipeleceh ni. Perjuangan ulama Islam, kitab-kitab karangan ulama Islam, jangan dinilai rendah. Kita kena hormat. Dia berjasa besar dalam menangani masalah hukum hakam agama tanah air. Ini mentah kau ngaji dagang Arab balik, kita Jawi. Ana tak jadi rojokkan lah. Cakap pun speaking Arab ada, bukan saya dah ana. Ana hantar silap-silap bulan ada lantai dah. Eloklah speaking Arab tu. Boleh sebab bahasa Al-Quran Arab ni. Percakapan ahli syurga Arab ni. Orang dalam syurga dia bercakap Arab. Dia tak bercakap Mak Saleh. Walaupun dia Mak Saleh pun masuk syurga akhirat, cakap Arab. Sebab tu kena mengaji juga Arab lebih kurang ni. InsyaAllah mungkin habis-habis CD tasawuf tu kita akan masuk hafazan, memahami harfiah Arab. Dhammun rafu'un fatuhun nasbun khafdun kasrun jarun, kena hafal tu. Nak tahu baris, lepas tu nak tahu wazan-wazan. Kena mula terakal mengaji basic-basic Arab ni. Ta'limul lughatul arabiyyah tu, ilmu nak faham bahasa Arab tu. Kalau nak tak faham basic nahwu lebih mendalam sedikit daripada taklim lughatul arabiyyah tu, eloklah mengaji matan jurumiyah. Sekuat-kuatnya tahu isi fi'il, atah ma'tuh mutada khabar. Setidak-tidaknya zaman kita ni kena terakal juga. Walaupun kita mengaji kitab Jawi, kitab Melayu, betullah ulama dia mengarang kitab. Kadang dia tulis pengertian di bawah bahasa Arab, seperti kitab Matan Umi Barahin tu. Ataupun Safinatun Najah tu. Tapi yang Najah dah siap dah, cuma tunggu cetak je. Itu kitab fiqh Muzak Syafi'i. Maksudnya bagi yang berilmu hendaklah diperpanjang ilmunya itu sekadar yang ia tahu serta kemampuannya. Dengan itu jangan dijadikan seolah-olah menjual ilmu agama dengan qada-qada harga tertentu, seperti ditetapkan satu sesi ceramah sekian bayaran, halnya menjejak keikhlasan. Dan sebaliknya, jika pengundan itu tidak sanggup membayar dengan qada yang ditetap itu, lalu tiada jadilah ceramahnya itu, boleh jadi begitu. Maka dikala itu ilmunya tidak tidak tersebar secara meluas. Dan termasuklah yang dikata orang alim yang ilmunya tidak memberi manfaat.
iaitu ulama su, yakni jahat. Ulama cari makan, ulama cari kedudukan, tujuan nak makan senang, sanggup jadi alat orang. Bos kata A tetap kena kata A, walau benda tu B dia tahu B. Tu dia panggil su dah tu. Nak suruh tetap kedudukan, bertahan lama tempat duduk. Bos kata A, padahal benda tu B, dia tahu B, tetap dia kata A juga. Tu dia panggil ulama su, ulama jahat. Dia tak bela hukum, dia bela kedudukan dia, tarah dia. Jangan jadi gitu, dan kita mengaji minta jauh lah dari hal begitu. Hadis ke-26, yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah, rawahu Abu Naim. Artinya akan berlaku di akhir zaman ahli yang beribadat, keadaan jahil dan qori-qori yang fasik. Termasuklah qari'ah, bukan qori saja, qari'ah yang fasiqah. Kalau fasik lelaki, fasik lah. Kalau fasik puan, kita bubuhlah ta marbutah, fasiqah dah. Hukum Quran tajwid gitu gini, fasahah dengan taranum dah siap dah, tapi fasik. Cerita fasik tu luas kan. Ngaji Quran tu molek lah, Allahu Rabbi. Tapi kena jagalah segi akidahnya, segi akhlaknya, mudah-mudahan terhindar daripada terjadinya fasik. Nak jadi hafizah, hafal Quran molek. Orang dibeli oleh Allah tu orang hafal Quran, tetapi siap jangan dilupa daripada Al-Quran jadi hafal. Ada hadis riwayat oleh Abu Daud daripada Ibn Abbas. Dia kata, uridat alayya zunubu ummati falam ara zamban a'zama min surati minal qur'ani aw ayatin aw tiha rajulun summa nasiyaha. Maksud daripada hadis ni, ditunjukkan di atas aku, kata Nabi, ditunjuk di atas aku dosa-dosa umatku, maka tiada melihat aku akan satu dosa yang paling besar daripada satu surah Quran atau satu ayat yang diberikan seorang laki-laki kemudian ia lupa akan dia. Ini hadis yang dikatakan orang hafal Quran, manakala lupa dari Al-Quran yang dihafal, tidak diulangi kembali ingat, menanggung, senantiasa dia dah dosa besar. Ini hadis. Bab itulah, kalau nak jadi hafizah, kena cekal sangat lah. Bukan sembarang orang boleh jadi hafiz. Hafiz mana? Hafiz yang memelihara dari Al-Quran yang dihafal. Takut satu perekat boleh jadi hafiz, satu perekat jadi hafal habis. Jadi hafal tu habis ni, hilang habis dah. Sampai kat jadi hafal tu kena jadi hafiz semula lah. Yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun, rawahu Abu Naim. Hadis 26 sehingga situ dulu. Wallahu a'lam.